Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam pada hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjadikan segala ibadah kita, segala ketaatan kita sebagai asbab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keridhaannya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-139 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Bermaksud itu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka, yakni orang-orang munafik, mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah, yakni diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah mendedahkan kepada kita dalam ayat ini tentang tabiat yang songsang yang ada pada golongan munafik, iaitu alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Maka jika disambung ayat ini dengan ayat semalam, membawa maksud, berilah amaran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan munafik itu bahawa mereka akan diazab Allah dengan azab yang pedih, yang mana mereka bersifat dengan sifat iaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman rapat mereka, sebagai pembela mereka, penolong mereka, pada masa yang sama meninggalkan orang-orang yang beriman. Maka mereka bersikap berdamai dengan orang kafir dan bermusuh dengan orang-orang beriman. Maka dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu al-kafirin dalam ayat ini merujuk kepada al-Yahud, golongan Yahudi, berdasarkan pandangan yang paling rajih, yang mengatakan bahawa golongan munafik mengatakan, iaitu di antara kata-kata mereka ialah sesungguhnya urusan Muhammad itu tidak akan selesai sama sekali. Maka marilah kita berpihak kepada golongan Yahudi. Dan yang kedua, alasan mengatakan bahawa al-kafirin dalam ayat ini merujuk kepada golongan Yahud ialah kerana majoriti penduduk Madinah yang bukan Islam adalah dalam kalangan Yahudi. Sementara itu, frasa min dunil mu'minin ialah menyatakan tentang keadaan golongan munafik itu, iaitu mereka itu mengambil atau menjadikan orang-orang kufar, orang kafir, iaitu golongan Yahudi, sebagai penolong mereka, sebagai teman rapat mereka, dalam keadaan atau pada masa yang sama mereka tidak memperdulikan kehebatan ataupun kekuasaan orang-orang beriman, maupun tidak memperdulikan apa juga yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan bantuan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Manakala
persoalan yang didatangkan dalam frasa ayabtaghuna indahumul izzah. Persoalan ini adalah panggil istifham inkari wa ta'ajjub, iaitu persoalan untuk menafikan atau untuk menyelar tindak tanduk golongan munafik ini, dan pada masa yang sama mendatangkan rasa pelik tentang keadaan mereka, yang mana golongan munafik ini mempunyai suatu tindak tanduk, satu tabiat yang sepatutnya tidak berlaku, iaitu mereka mencari kemuliaan, mencari kemegahan daripada golongan Yahudi. Dan fa innal izzata lillahi jami'a, frasa ini menafikan atau menyanggah dakwaan dan sangkaan yang batil daripada golongan munafik. Pada masa yang sama mengukuhkan hati orang-orang yang beriman, memberi keyakinan kepada mereka bahawa kemuliaan yang ada itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu adalah kemuliaan, al-izzah, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud orang-orang munafik itu telah meninggalkan kekuasaan ataupun pengaruh orang-orang beriman, pembelaan orang-orang beriman, dan pergi mendapatkan pembelaan orang-orang kafir, iaitu orang-orang Yahudi. Maka persoalannya, apakah yang mendorong mereka melakukan perkara yang songsang ini? Adakah mereka mencari bantuan ataupun mencari kemegahan, kemuliaan daripada golongan yang tidak mampu memberikannya, iaitu golongan Yahudi? Maka sekiranya mereka berkeadaan dan bersikap sedemikian, maka mereka adalah golongan yang rugi dengan serugi-ruginya. Kerana sumber kekuatan kemuliaan itu bukan pada golongan Yahudi, bukan pada golongan kafir, tetapi fa innal izzah lillahi, fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu, keagungan itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa maksud ataupun matlamat ayat ini adalah untuk menggesa agar kita mencari kemuliaan hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus menerus melakukannya sehingga kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang sama hendaklah kita memasukkan diri kita ke dalam golongan yang Allah iktiraf, iaitu golongan hamba-hambanya yang beriman, yang mana golongan inilah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka di dunia, apatah lagi kehidupan mereka di akhirat. Di antara hadis yang menerangkan maksud ayat ini, antaranya riwayat Imam Ahmad daripada Abi Raihanah, bahawa Nabi SAW bersabda, man intasaba ila tis'ati aba'in kuffar yuridu minhum izzan wa fakhra fahuwa ashiruhum finnar. Barang siapa yang menisbahkan dirinya atau memasukkan dirinya kepada 7 keturunan yang kufar, yang kafir kepada Allah, yang mana mereka mahukan daripada mereka kemuliaan dan kebanggaan, maka orang ini akan bersama-sama dengan mereka di dalam neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat dalam ayat yang ke-8 daripada surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun, yang bermaksud bagi Allah jugalah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui. Seolah-olah terdapat pertentangan antara ayat 8 surah Al-Munafiqun dengan ayat yang sedang kita bicarakan, di mana Allah Ta'ala menyebutkan walillahi al-izzatu fal-izzatu lillahi jami'an. Maksud kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat 8 surah Al-Munafiqun, Allah mengatakan al-izzah itu milik Allah dan bagi Rasulnya juga bagi orang-orang yang beriman. Maka bagaimana kita hendak memahami ataupun hendak mengharmonikan maksud kedua-dua ayat ini?
Jawapannya ialah ayat ini, iaitu ayat dalam surah An-Nisa ini menyatakan tentang Al-Izzah, merujuk kepada kemuliaan, keagungan itu milik Allah sepenuhnya, adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud sumber Al-Izzah itu adalah daripada Allah. Adapun yang dimaksudkan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, izzah itu milik Allah, kemudian milik Rasulnya, kemudian milik orang-orang beriman, bermaksud orang-orang yang beriman ataupun Rasulullah SAW juga orang beriman mendapat izzah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud izzah yang ada pada Nabi SAW itu dan izzah yang ada pada orang-orang yang beriman itu tidak akan berhasil, tidak akan berlaku, melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat fa innal izzata lillahi jami'an yang kita baca dalam ayat ini merujuk kepada sumber izzah itu. Adapun al-izzah yang disebut di dalam walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin menunjukkan sumber dan pengaliran izzah itu, penyampaian izzah itu, pemberian izzah itu yang Allah berkuasa, berhak untuk memberikannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahawa kalimah al-izzah merujuk kepada, dalam bahasa, iaitu dipanggil asyiddah, suatu yang keras. Ya, bila sesuatu tanah itu dipanggil al-ardu syadidah, bermaksud tanah yang keras. Dan maksud yang sebenar ataupun dari segi istilah dalam ayat ini, al-izzah bermaksud al-quwah, sesuatu kekuatan. Dan orang yang aziz, orang yang qawi, orang yang kuat ini, ya, lawannya ialah orang yang dhalil, orang yang hina kerana lemah. Maka orang munafik ketika itu cuba untuk mencari kekuatan, mencari kemuliaan dengan menumpang ataupun dengan berhubungan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Bermaksud mereka mengharapkan kemuliaan, kekuatan apabila mereka bersepakat, apabila mereka menjadikan golongan Yahudi sebagai teman rapat mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulannya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajipan untuk kita menjadikan hanya orang-orang beriman sebagai teman rapat kita, sebagai pembantu, penolong, pembela kita, sebagai golongan yang kita serahkan urusan kita kepada mereka, dan tidak kepada golongan yang lain selain orang-orang yang beriman. Kerana itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dalam ayat terakhir surah Al-Mujadilah, Allah berfirman yang bermaksud, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah ibu bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mara mereka, ataupun keluarga mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.